Baju putih, rambut panjang, mata merah, tengah tengok aku melalui cermin tu. Aku cakap, wih. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Fir Razali di sini. Siapa belum subscribe, tunggu apa lagi? Siapa dah subscribe macam gini. So, dalam video kali ni aku nak kongsikan dua lagi kisah seram yang aku sendiri alami. Kisah pertama tu adalah dekat UiTM Lendong Melaka. So, waktu ni aku tengah buat diploma. Dan kisah kedua adalah dekat hospital camp Terendak. Okay, so sebelum kita bermula, aku just nak cakap siapa yang baru sampai ke channel ni, thank you so much. Jangan lupa tekan butang subscribe tu. And insyaAllah aku akan kongsikan lagi kisah-kisah seram untuk korang. Okay, so tanpa membuangkan masa, jom kita start dengan cerita yang pertama. So kisah ni terjadi pada tahun 2008, di mana aku baru masuk UiTM Lendong masa tu. So semester 1 lah, tapi kita orang panggil Part 1. So aku ada seorang kawan senior yang aku rapat, dia Part 4 masa tu. So aku Part 1, dia Part 4. So dia ni ada girlfriend. Okay, biasalah masa zaman-zaman uni kita bercinta ni semua kan. So nak dijadikan cerita, satu malam tu dia ajak aku teman pergi library. So library ni, kalau daripada kita orang punya hostel, kita kena, yalah masa tu tak ada kereta, so kita jalan kaki lah. So daripada college kita orang kena jalan kaki turun bukit. Lepas tu ada masjid. Okay, lepas masjid tu ada tangga. Kau turun tangga tu, lepas tu ada jambatan. Okay, jambatan tu cross Tasik Tun Fatimah. So siapa yang pernah belajar kat UiTM Lendong memang tahu Tasik Tun Fatimah sangat-sangat seram. Okay, so kita orang turun, cross jambatan, pergi ke library. So library dekat belah. Lepas jambatan tu kau kena jalan lagi dalam 5 minit macam tu untuk sampai ke library tu. Kau kena naik tangga lah nak pergi ke library tu. So pergi library, temanlah dia dengan awet dia apa benda semua. Kita orang so-called study lah sama-sama. So masa tu masih Part 1 kan, so rajin lah bawa buku nak study bagai. Dia pun study dengan awet dia apa benda semua. So dalam pukul 10 macam tu kita orang nak balik. Aku, kawan aku tu dengan awet dia lah. So bila nak balik tu memang kita kena lalu Tasik Tun Fatimah tu lah. Aku bila nak lalu Tasik Tun Fatimah ni malam-malam aku memang cuak sikit. Sebab daripada minggu apa panggil tu orientasi, kita orang panggil MMS, minggu mesra siswa macam tu, kita orang dah banyak sangat dengar cerita daripada akak-akak dengan abang-abang Fesi yang Tasik Tun Fatimah tu kalau boleh bila malam jangan lalu. Memang banyak cerita-cerita hantu kat situ lah. So bila lalu situ pukul 10 tu lebih kurang, aku dah macam dah takut lah. So kita macam redah jalan nasib lah. Kita jalan. Lepas tu sampai dekat jambatan tu, kalau kita seberang, so kalau kita belok kanan, sebab jambatan tu belah kanan kita orang. So kalau kita orang belok kanan, kita akan cross jambatan tu and balik ke kita orang punya hostel lah. Okay, kita orang punya college. Tapi kalau terus, kita akan pergi ke college perempuan. So college perempuan kat belah sana. Masalah dia, kalau kita ke college perempuan tu, dia ada satu pokok yang dekat dengan pondok tau. So memang dah well known, ada satu pokok antara jambatan tu dengan pondok tu, ada satu pokok tu sangat scary. Okay, banyak kisah-kisah seram dekat pokok tu. So nak dijadikan cerita, member aku ni pula boleh offer awet dia untuk kita orang hantar awet dia balik ke college. Aku dah macam, tak boleh ke kita terus balik bilik? Aku cuak tu. Lepas tu dia kata, kesian lah kat awet aku, kita hantarlah dia kejap. Aku dah macam, yelah okey lah, sebab yelah perempuan kan, takkan kita nak biar dia jalan balik sorang-sorang kan. So kita pun okey lah, jalan lah. Aku dalam cuak-cuak tu pun aku jalan. So aku kat ujung, member aku kat tengah, awet dia dekat tepi dia lah. Kita jalan bertiga. Sampai dekat pokok besar tu, aku pula boleh gatal pergi usah atas. Okay, bila aku tengok atas, sumpah ada lembaga putih, okay, figure putih, rambut panjang, sepasang mata warna merah, tengah elok je duk cangkung usah kita orang daripada atas. Kak Pon ada dekat atas tu, Kak Pon tengah usah direct. So masa aku tengah tengok tu, kebetulan kita orang bertentang mata, kau tahu. Aku dah macam, Kak Pon usah tu. Lepas tu aku bisik kat member aku, jalan cepat sikit. Lepas tu dia macam, okay. Dia faham lah. So kita jalan laju sikit, tapi tak beritahu apa-apa kat awet dia lah, sebab kita tak nak awet dia cuak kan. Aku memang dah cuak gila dah masa tu, tapi act cool lah, act macho. Jalan je sampai dekat college Tun Fatimah, college awet dia pun balik. So kita orang, Tasik tu kan bulat.
So college Tun Fatimah kat sini, yang pondok tu kat sini tau. So kita jalan, kita kena pusing lah. Okay, pusing balik. So kita dah tak adalah cross jambatan, kita pusing tasik tu untuk pergi ke college kita orang. So bila kita orang pusing sampai dekat seberang tu, so kira tasik tu dah pondok tu dah dekat seberang kita orang. So aku boleh nampak lah pokok tu daripada seberang tasik. Aku cakap dengan member aku, weh, benda tu ada dekat pokok tu. So kalau sebut pokok tu orang memang dah tahu lah. Benda tu ada dekat pokok tu, tengah usah kita. Member aku pun pusing. Member aku pusing, dia nampak mata tu duk tengok kita orang tau. Masih tengok. Lepas tu benda tu macam meremang. So benda tu macam dia, sambil kita bergerak, benda tu macam bergerak tau. Tengok kita ikut tau kita jalan. Lepas tu kita macam cakap perlahan lah. Konon macam benda tu tak boleh dengar lah kan. Kita bisik macam okay, jalan. Kita cuba tak nak lari. Jalan sampai ke tangga. Sampai kat tangga, kita orang naik lah tangga tu, sampai kat masjid. Sampai je dekat masjid tu, kita orang terus cabut, kita orang lari pecut sampai ke college. Kita orang masuk bilik apa benda so, okey, tak jadi apa. Lepas tu malam tu pula, masa tu dah pukul berapa, dah pukul 11 lebih macam tu lah. Sebelum tidur aku rasa nak mandi sebab macam panas kan. So aku masuk lah bilik air. Masa tu kita orang punya college, level kita orang tu dah senyap tau. Dah tak ada orang lah dekat koridor atau apa benda semua. Aku macam buat dirt je lah. Aku ambil towel aku terus pergi bilik air. So aku pergi bilik air, belah kiri ada banyak kubikel, bilik-bilik tempat mandi lah. Belah kanan tu bilik-bilik tandas. So tempat orang buang semua belah kanan, tempat orang mandi semua belah kiri. So aku pergilah, aku masuklah bilik yang paling hujung, paling dekat dengan pintu. Aku masuk bilik tu untuk mandi. Memang tak ada orang pintu semua terbuka tau. Bilik-bilik mandi yang lain semua pintu terbuka. So aku ambil yang pertama, aku mandi. So tengah elok-elok aku mandi tu, tiba-tiba aku dengar ada pipe buka dekat bilik air yang paling hujung, yang dekat dengan tingkap. Aku dah macam tadi tak ada orang. Elok je air tu buka, macam ada orang mandi lah, tapi tak ada dengar footstep ke apa. So biasanya kalau kita masuk tandas, kita pakai slipper, lantai tandas tu basah, kau boleh dengar tau bunyi tapak kaki macam kan, bunyi tapak kaki slipper kan. Tapi ni tak ada dengar bunyi tapak. Tiba-tiba bilik air tu, air dia terbuka. Tak ada dengar bunyi pintu terbuka ke pintu tertutup. Tak ada. Air tu terbuka dengan sendiri. Aku dah macam alamak. Aku dah macam sudah. Aku macam cuak gila lah. So aku mandi je lah macam biasa. Lepas tu lama-lama air tu terpadam sendiri. And yet aku still tak ada dengar tapak kaki keluar daripada tandas tu. So lepas aku keluar daripada bilik air tu, aku nak gosok gigi. So aku pergilah dekat sinki tu. Dekat sini. Kat sini part seram dia. Aku gosok gigi semua macam biasa. Lepas tu aku tengok bawah. Tiba-tiba aku rasa macam ada orang sentuh bahu aku. Aku terus mendongak lah. Bila aku mendongak, aku tengok cermin tu. Aku pandang je cermin tu. Benda tu elok kat belakang aku. Benda yang sama aku nampak kat tasik tadi. Baju putih, rambut panjang, mata merah. Tengah tengok aku melalui cermin tu. Aku cakap, wih, aku cuak gila lah. Aku pusing belakang, tak ada. Aku selawat banyak-banyak. Aku cepat-cepat basuh muka apa benda semua, bersihkan aku punya ubat gigi, komor-komor settle semua. Aku terus lari masuk bilik. Lepas tu 2-3 hari lepas tu memang aku demam lah. Tapi aku memang jenis macam tu, jenis lemah semangat sikit. Kalau aku nampak benda-benda macam tu, the next day aku mesti demam. So macam itulah kisah seram yang pertama. Alright, so kita terus masuk ke kisah seram yang kedua. So kisah ni terjadi dekat Hospital Camp Terendak dekat Melaka. Masa ni aku tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu lah. Atuk kita orang sakit. Okay, atuk bekas askar. So bila bekas askar ni, kalau diorang sakit, diorang dapat masuk hospital tentera lah. So yang paling dekat Melaka ialah Camp Terendak tu. So bila atuk masuk hospital tu, kita orang ramai-ramai lah datang visit atuk. Semualah adik-beradik, ibu aku semua adalah uncle aku apa benda semua datang visit atuk. So kisah dia bermula dekat sini. Salah seorang cousin aku, nama dia Afiq. So masa tu dia dalam darjah 4, darjah 5 macam tu lah. Dia kata dia nak pergi tandas. So aku pun offer lah nak teman. Sebab masa tu ward atuk aku ni sangat sunyi tau. Dalam ward dia tu ada dalam 10 katil, 5 katil menghadap each other, and cuma ada 2 orang je termasuk atuk aku. So memang sangat sunyi. So aku macam tak apalah, okey lah, biar aku bahasakan diri aku Abang Pit. Tak apalah, biar Abang Pit teman Afiq pergi tandas. So kita orang jalan lah ikut koridor tu. Sepanjang-panjang koridor tu memang malap and sunyi. Kebetulan pula memang lampu macam, kau tahu macam dalam cerita-cerita hantu kan, macam lampu malap-malap, macam tu. Memang sangat gelap.
So kita orang macam jalan je lah berdua, tak kisahlah. Masa tu memang ada rasa seram-seram sikit, tapi kita orang macam buat dek je lah. So jalan je lah berdua. Dekat koridor tu nampak tandas sebelah kanan. So masuk tandas semua macam biasa, tak ada apa jadi. So balik je daripada hospital tu, kita orang semua balik ke rumah aunty aku lah. Kita orang panggil dia Mak Uda. Dia tinggal dekat Kerubung Perdana, dekat Melaka. So kita orang semua pergilah ke rumah dia, and semua orang tidur kat situ lah untuk malam tu. So nak dijadikan cerita, Afiq tu balik daripada hospital tu terus demam. Lepas tu aku dengan bapak aku offer lah nak mandikan dia. Aku mandikan dia, bapak aku macam tolong aku semualah. Masa tengah mandikan dia tu, dia komplain. Dia kata, Bang Pit, Afiq punya tengkuk sakit lah. So aku tak fikir apa, aku terus macam urut lah tengkuk dia. Aku pegang je tengkuk dia, zas, badan aku terus macam, kau tahu tak rasa macam electric current. Lepas tu aku terus rasa macam meremang tau bulu roma aku. Aku pegang je tengkuk dia, aku terus zap, rasa macam tu tau. So aku macam, uish, lain macam So aku cakap, okay tak apalah, aku settlekan dia mandi apa benda semua. Dia pakailah baju semua sendiri kan. So lepas mandikan je Afiq tu, aku dah rasa lain tau. Aku terus rasa macam seram sejuk macam tu. And badan aku dah menggigil-gigil, bulu roma aku semua dah meremang apa benda semua tau. Lepas tu tak sampai 5 minit macam tu, tiba-tiba aku muntah. Aku muntah, tapi muntah aku mula-mula warna biasa. Lepas tu lama-lama muntah aku makin lama makin hitam tau. Aku macam termuntah kat lantai. Muntah tu mula warna muntah. Lepas tu tiba muntah tu dia jadi warna hitam tau. Makin lama makin gelap, makin hitam. Lepas tu bapak aku dah masa tu memang dah fikir, ini memang adalah benda tu. Bapak aku cuba bercakap dengan aku, tak respon. Aku diam je. Lepas tu bapak aku tarik tangan aku, dudukkan dekat lantai dekat ruang tamu. Aku duduk berlunjur dekat lantai. Bapak aku cuba bercakap dengan aku tak respon. Aku diam, aku tunduk je menghadap lantai. Lepas tu bapak aku ni adalah ilmu sikit-sikit pasal benda ni kan. Dia terus tangkap aku punya ibu jari kaki. Aku macam sakit tau. Aku terus macam, daripada aku pandang bawah, aku terus angkat muka, terus pandang muka bapak aku. Ini diorang kerja-kerja aku ni cerita balik lah lepas aku dah sihat. Aku terus pandang mata ke mata dengan bapak aku, tapi aku tak cakap apa-apa tau. Tapi muka memang muka marah gila. Aku tengok. Lepas tu bapak aku cakap, aku diam. Aku tak respon. Aku tengok je mata dia, muka marah. Lepas tu bapak aku cakap, okay, ini memang kena panggil ustaz. So uncle aku Pak Uda pergilah dekat surau dekat dengan kawasan rumah dia tu. Pergi panggil kawan dia. Kawan dia ni ustaz lah, ustaz dekat Darul Shifa. So kawan dia ni pun datang rumah. Masuk-masuk je, kawan dia terus duduk menghadap aku dekat depan kaki aku tu. Dia duduk je, aku terus pandang muka dia, aku terus hulur tangan nak salam, tapi tak cakap apa-apa. Dia terus macam, oh ini bukan salam biasa. Dia terus sambut salam aku. Lepas tu dia cakap, Assalamualaikum. Lepas tu aku cakap, Waalaikumsalam. Lepas tu dia tanya, nama kamu siapa? Lepas tu aku jawab, Ahmad Firdaus. So maksudnya benda tu masih tak rasuk benda badan aku 100% tau. Sebab aku masih sebut nama aku. So macam cousin-cousin aku semua expect lah mungkin keluar lah nama pelik-pelik apa, tak ada. Nama masih sama, Ahmad Firdaus. So aku macam dia ubat-ubat ke aku. Dia tanya macam banyak-banyak soalan lah. Macam asal mana, kenapa kamu dalam badan dia, apa benda semua. Tapi tak jawab. So ustaz tu nak cuba berubatkan. Tapi sebelum dia ubatkan tu, dia suruh aunty aku ambil satu baldi, letak plastik hitam kat dalam tu, and letak kat sebelah aku lah, just in case aku muntah. So dia ubat-ubat kat aku. Dia pegang ibu jari kaki aku lagi sekali, apa benda semua. Lepas tu aku muntah banyak gila. Lepas tu aku tak ingat lah dia pakai apa. Tak silap aku dia pakai lada hitam. Dia adalah few dengan limau apa benda semua. Dia calit dekat tapak kaki aku apa benda semua. Lepas tu aku muntah makin banyak tau. Banyak aku muntah keluar. Semua warna hitam. Lepas tu badan aku macam lemah gila. Dia keluarkan semua benda lah. Dia buat apa benda semua, dia keluarkan sampai ke ujung kaki aku. Lepas tu aku memang everything semua aku muntahkan kat dalam baldi tu. Lepas tu dia kata okay dah clear. So lepas dia dah clear tu, aku terus terbaring. Aku dah macam penat gila. Aku macam sangat tak bermaya. Lepas tu ustaz tu kata, okay, so sekarang ni muntah ni kita kena buang dekat dalam sungai. So ustaz tu dengan Pak Uda, dengan anak Pak Uda 2 orang, Haziq dengan Haikal. Okay, so 4 orang ni naik dalam kereta, pergilah sungai paling dekat. Aku rasa dalam 10-15 minit macam tu lah daripada kawasan rumah dia. So pergi dekat sungai tu, 3 orang turun dari kereta. Ustaz, Pak Uda dengan Haziq turun daripada kereta. Haikal sebab dia kecil lagi, so Haikal tinggal dalam kereta. So diorang 3 ni turun.
nak pergi ke sungai tu. So sebelum nak buang plastik sampah yang penuh dengan muntah aku tu, ustaz tu cakap, lepas saya lepaskan plastik ni dalam sungai ni, semua orang pusing ke belakang and terus jalan menghadap kereta, jangan pandang ke belakang lagi. So semua orang macam okey. Ustaz tu lepas je, meremang ustaz tu lepas je plastik sampah tu, diorang semua pusing and terus jalan menghadap ke kereta. Tapi masalah dia, Haikal dalam kereta, dia tak dengar apa ustaz tu cakap. So dia tengah elok lah tengok menghadap diorang ni tengah buang plastik sampah tu. Elok je ustaz tu letak plastik sampah tu, Haikal nampak ada benda warna putih terbang keluar daripada plastik tu. Macam lembaga lah, terus terbang keluar. So diorang tiga dah masuk dalam kereta. Haikal ni senyap je, drive balik. So masa drive balik tu, Pak Udir tengah bawa kereta, dia nampak ada macam lembaga dekat belakang bonet tau. So bukan dekat seat belakang, dekat melalui tingkap belakang tu dia boleh nampak ada macam lembaga kat belakang tu. So dia bagi tahu lah ustaz sebelah. Lepas tu ustaz tu kata, oh yang ni kena kita kena selawat-selawat sikit lah sebelum balik rumah. So sambil drive tu ustaz tu selawat apa benda semua. Sampai je dekat depan rumah, ustaz tu kata okey, jangan masuk lagi. Kita make sure benda tu clear dulu, sebab takut benda tu ikut masuk balik dalam rumah kan. So ustaz tu baca apa benda semua, make sure dah clear, barulah diorang masuk balik dalam rumah. So tu je lah untuk video kali ni, 2 kisah seram yang aku dah kongsikan dengan korang. Kalau korang dah berjaya sampai ke sekarang ni, apa kata korang tekan butang like dan tekan butang share supaya lebih ramai orang boleh tengok video ni. And siapa belum subscribe tu, apa kata korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya bila aku post video baru, korang dapat tahu. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.